Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam kelas PDPR Bahasa Melayu tahun 6. Tema yang ketujuh, indahnya warisan kita. Unit 21, indahnya budaya kita. Tajuk yang ingin kita pelajari pada hari ini, masakan dalam buluh dalam standard pembelajaran 5.3.1. Dari segi standard kandungan 5.3 ini, kita akan memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. Dari segi standard pembelajaran 5.3.1 ini, kita akan memahami dan membina ayat songsang yang betul dalam pelbagai situasi. Dari segi objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membina 4 dan 1 perenggan teks dengan susunan ayat songsang yang betul secara individu. Dari segi kriteria kejayaan, murid dapat membina sekurang-kurangnya 3 daripada 4 dan 1 perenggan teks dengan susunan ayat songsang yang betul secara individu. Sebelum itu, mari kita kenal dulu apa itu ayat songsang ya. Sebab kita perlu memastikan mana subjek dan mana predikat. Jadi kita baca dulu apa itu ayat songsang. Ayat songsang ialah ayat yang predikatnya dikedepankan melalui subjek. Ayat ataupun dengan kata lain, ayat songsang ini adalah ayat yang diterbalikkan. Okey, subjek, apa itu subjek? Bahagian ayat yang diterangkan. Predikat, bahagian ayat yang menerangkan subjek. Ya, jadi susunan ayat songsang ini berbeza daripada susunan ayat biasa. Tujuan predikat dikedepankan adalah untuk memberi penegasan. Okey, contoh, kalau ikut ayat susunan biasanya, Amir membaca buku cerita. Apabila disongsangkan membaca buku cerita Amir. Jadi di sini predikat ni perlu dikedepankan. Ya, subjeknya terletak di belakang. Itu dia ayat songsang. Bagaimana kita nak kenal pasti ayat songsang? Masih di sini kita tengok tip ya. Pertama, jangan tambah perkataan. Jangan tambah imbuhan, jangan buang perkataan, ubah kedudukan sahaja. Bermaksud ubah kedudukan, kamu kena pasti mana subjek, mana predikat. Bila kita diminta ubah untuk jadi ayat songsang, pastikan predikat itu dibawa ke hadapan. Ya, dibawa ke hadapan dan subjek itu kita letakkan bahagian belakang. Itu makna ayat songsang. Mari kita lihat contoh. Rahim menyusun meja. Rahim merupakan subjek, menyusun meja merupakan predikat. Ini ayat susunan biasa. Bila jadi songsang, menyusun meja Rahim. Ya, yang kedua, Pak Majid memancing ikan. Pak Majid merupakan subjek. Memancing ikan merupakan predikat. Memancing ikan Pak Majid. Ya, yang ketiga, Linda membaca buku di perpustakaan. Ya, Linda merupakan subjek. Membaca buku di perpustakaan merupakan predikat. Membaca buku Linda di perpustakaan. Ya, yang keempat, pokok kelapa itu sangat tinggi. Pokok kelapa itu merupakan subjek. Sangat tinggi merupakan predikat. Jadi, sangat tinggi pokok kelapa itu. Dan yang terakhir sekali, bunga mawar itu untuk ibu. Ya, bunga mawar itu merupakan subjek, untuk ibu merupakan predikat. Bila kita songsangkan, dia akan jadi untuk ibu bunga mawar itu. Ya, mungkin kalau kita dengar macam pelik, tapi dari segi tata bahasanya, ya, ayat songsang, predikat perlu dihadapankan. Kejelasan murid-murid, kita teruskan. Okey, aktiviti yang pertama kita akan membaca dan memahami teks tentang masakan dalam buluh ni, nasi buluh ya. Kau pernah makan tak nasi buluh ya? Nasi yang dimasukkan ke dalam buluh, nasi buluh. Mari kita baca teks tentang nasi buluh ini. Nasi buluh juga dikenali sebagai nasi lemak. Masakan ini merupakan hidangan tradisional masyarakat keturunan Melayu Patani. Di dalam buluh nasi ini dimasak selama 2 jam. Sebelum dimasak, beras dibalut dengan daun bemban. Aroma daun bemban menjadikan nasi buluh lebih istimewa. Ini tentang ya masakan dalam buluh, itu nasi buluh yang merupakan masakan hidangan tradisional masyarakat keturunan Melayu Patani. Ya, nasi ini dimasak selama 2 jam dan sebelum itu dibalut dengan daun bemban dan aroma daripada daun bemban ini menjadikan nasi buluh itu istimewa. Okey, di sini inilah merupakan contoh nasi buluh yang dimaksudkan dalam teks tadi ya. Ya, dimasuk dalam buluh, di dalam ni diseluti dengan daun bemban tadi. Okey, sekarang di sini ayat susunan biasa. Kita perlu tukarkan dalam ayat susunan songsang. Kita tekankan lagi sekali. Jika kita nak alihkan ayat susunan songsang, kita perlu kena pasti mana subjek dan predikat. Bila kita kalihkan ataupun kita ubah ayat itu menjadi ayat susunan songsang, pastikan predikatnya di hadapan.
Okey, jelas murid-murid, kita akan bincangnya bersama-sama. Okey, contoh di atas ni ya dibagi daun beban berbentuk seperti daun sirih. Okay, jadi daun beban merupakan subjek. Berbentuk seperti daun sirih merupakan predikat. Jadi, bila kita songsangkan berbentuk seperti daun sirih, daun beban. Ya, kita balikkan predikat yang letak di hadapan. Kita lihat contoh yang kedua. Ya, sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras dapat dimuatkan di dalam sebatang buluh. Okay, dalam ayat ni mana subjek dia? Ya, subjek dia sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras dapat dimuatkan. Ya, di dalam sebatang buluh merupakan predikat. Jadi kita nak songsangkan, kita ambil balik di dalam sebatang buluh sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras dapat dimuatkan. Ya, jelas murid, kita kena pasti dulu mana subjek, mana predikat. Okey, yang kedua, daun lerek juga dapat digunakan selain daun beban. Okey, jadi mana dia punya subjek? Daun lerek juga dapat digunakan. Selain daun beban merupakan predikat. Jadi kita ubah dalam ayat susunan songsang, ayat akan jadi selain daun beban, daun lerek juga dapat digunakan. Ya, yang ketiga, nasi buluh dimasak seperti lemang. Nasi buluh merupakan subjek. Dimasak seperti lemang merupakan predikat. Jadi kita ubah jadi ayat susunan songsang, dimasak seperti lemang nasi buluh. Okay, yang keempat, nasi buluh dapat juga dimasak merupakan subjek. Dengan cara merebus atau mengukusnya merupakan predikat. Jadi kita akan jadi ayat ni, ayat susunan songsang, dengan cara merebus atau mengukusnya, nasi buluh juga dapat dimasak. Okay, jelas? Murid-murid, susunan ayat biasa, kita balik kepada susunan ayat songsang, bermakna predikat perlu dikehadapankan dan subjek letak di belakang. Okay, jelas? Okay, jelas, kita teruskan pada aktiviti yang seterusnya. Okey, tadi tentang nasi buluh. Ini tentang ayam pasuh. Ya, mari kita baca. Ayam pasuh atau manuk pasuh merupakan makanan tradisional masyarakat Dayak di Sarawak. Untuk menyediakan masakan ini, ayam akan disumbatkan ke dalam buluh sebelum dipanggang. Di dalam buluh tersebut, daun pisang digunakan sebagai pelapik. Okey, ini merupakan makanan tradisional masyarakat Dayak di Sarawak. Ya, mana ayam itu akan disumbat ke dalam buluh dan sebelum disumbat ke dalam buluh tu, daun pisang akan dijadikan sebagai pelapik. Kemudian ayam itu akan dipanggang. Ya, mungkin kamu pernah rasa masakan ayam pasuh ini. Ya, mungkin kita boleh mencubanya pada suatu hari. Kerana ianya agak nampak enak ya. Tambah adanya daun pisang itu sebagai aroma pada masakan tersebut. Okay, kita teruskan. Okay, dalam latihan yang seterusnya ini, kita perlu menyusun ayat susunan biasa ni. Ya, ayat susunan biasa kita nak alih kepada ayat susunan songsang tapi dalam bentuk perenggan. Tadi dalam bentuk ayat kan, lebih mudah. Ini dalam bentuk perenggan. Jadi kamu kena perhatikan dari awal hingga tanda nokta ya dalam ayat tersebut. Okey, kita lihat contoh. Ramuan khas dimasukkan ke dalam buluh. Jadi mana dia punya subjek? Okey, ramuan khas dimasukkan adalah subjek. Ke dalam buluh merupakan predikat. Jadi kita jadi ayat susunan songsang, ke dalam buluh ramuan khas dimasukkan. Okay, bila ayat ini menjadi ayat susunan songsang, ke dalam buluh ramuan khas dimasukkan. Okay, kita lihat ayat yang kedua. Masakan ini mengambil masa 40 hingga 50 minit untuk siap dimasak. Mana subjek? Masakan ini mengambil masa 40 hingga 50 minit. Untuk siap dimasak merupakan predikat. Jelas murid-murid? Kita teruskan. Keistimewaan masakan ini merupakan subjek. Terletak pada resepi asli dan aromanya merupakan predikat. Maksud cikgu, kalau kamu nak tukarkan ayat susunan songsang itu, ayat biasa pada susunan songsang, kena pasti dulu mana subjek dan predikat dia. Ya. Bila kita dah kena pasti, baru kita boleh ubahkan predikat itu di bahagian hadapan. Subjek perkara yang diterangkan. Predikat perkara yang menerangkan tentang subjek. Okay, jelas? Okay, kita tengok ayat yang seterusnya. Lazimnya masakan ini dimasak dan dihidangkan merupakan subjek. Ketika menyambut perayaan Hari Gawai Dayak dan Hari Christmas merupakan predikat. Masakan ini lebih enak dimakan jika dihidangkan di atas. Ya, daun pisang merupakan subjek. Bagi sesetengah penggemar merupakan predikat.
Jadi kita dah tahu subjek dan predikatnya, kita nak ubah kepada ayat susunan songsang. Kita salin balik ayat tersebut. Ya, pastikan garisan ataupun ayat yang mempunyai garisan berwarna biru itu kamu letak di hadapan dan garisan warna merah itu kamu letak di bahagian belakang. Okey. Jadi jawapannya akan jadi begini. Untuk siap dimasak, masakan ini mengambil masa 40 hingga 50 minit. Terletak pada resepi asli dan aromanya keistimewaan masakan ini. Ketika menyambut perayaan Hari Gawai Dayak dan Hari Christmas, lazimnya masakan ini dimasak dan dihidangkan. Bagi setengah penggemar, masakan ini lebih enak dimakan jika dihidangkan di atas daun pisang. Jelas murid-murid? Ini cerita tentang ayam pasuh tadi. Ya, masakan ini disediakan dalam tempoh 40 hingga 50 minit. Ya. Dan ini merupakan istimewanya masakan ini kerana ia menggunakan resepi asli dan aromanya yang harum, ya, lazat, membangkitkan selera kita untuk makan. Masakan ini biasanya dihidangkan ketika menyambut perayaan Hari Gawai Dayak dan Hari Christmas. Ya, lebih enak dimakan jika kita makan di atas daun pisang, ya, kerana daun pisang itu mengeluarkan aroma yang menyebabkan makanan itu rasa lebih enak, ya. Inilah bagusnya penggunaan daun pisang dalam sesuatu masakan. Jelas murid bagaimana nak tukar, ya, ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang. Okey, kita teruskan. Untuk memastikan kamu lebih faham tentang tajuk ayat songsang ini, ya, cikgu sediakan latihan interaktif sebuah game di bahagian penerangan video. Kamu boleh klik link tersebut, kamu boleh jawab soalan tentang ayat songsang, ya, dalam permainan tersebut. Ya, pastikan kamu baca dengan betul dan memilih ayat songsang yang berkaitan dengan ayat yang diberikan, ya, ayat susunan biasa itu. Pastikan kamu kena pasti subjeknya dan predikatnya. Jelas, murid-murid, cikgu harap kamu dapat betul, ya, 15/15 soalan ini. Okay, nilai murni kita pada hari itu iaitu menghargai warisan. Makanan juga merupakan warisan yang perlu kita hargai dan kita cuba untuk mengetahui kelazatan, ya. Setiap kaum mempunyai makanan tradisional, ya, yang boleh kita rasai, kita kembangkan supaya ia sentiasa dapat dirasai oleh seluruh masyarakat. Ya, cikgu harap kamu dapat mencuba makanan yang kita pelajari pada hari ini, iaitu nasi, buluh dan ayam pasuh. Walaupun daripada kaum yang lain, tapi kita boleh mencuba rasa tersebut untuk kita berkongsi nikmat ataupun aroma daripada makanan-makanan daripada kaum yang berlainan. Okey, baiklah murid-murid, sampai di sini saja perkongsian cikgu dan tajuk kita pada hari ini. Cikgu harap kamu jelas dengan bagaimana kita ingin menukarkan ayat susunan biasa kepada ayat songsang. Lagi sekali cikgu tekankan, beri penekanan pada subjek dan predikat. Pastikan predikat terletak di bahagian hadapan, subjek terletak di bahagian belakang. Baiklah, kita akan jumpa dalam kelas PDPI yang seterusnya. Ingat pesanan cikgu, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.